Para pemimpin, profesor, dan sebagian rakyat Malaysia rupanya sudah terbiasa dengan ilusi dan nostalgia masa lalu mengenai alam Melayu, mengenai Nusantara. Itu sebabnya mereka gampang cemburu terhadap Indonesia. Bukan cuma soal bahasa Indonesia yang semakin mendunia, tapi juga rencana pembangunan ibu kota baru Nusantara. Video berikut menggambarkan hal itu. Kemunculan Nusantara sebagai ibu kota baru, ibu kota yang baru kepada Indonesia, apa kesannya terhadap? Okey, Jokowi cuba untuk nak membina satu negara hebat dalam tempoh 20. Mengapa semestinya berpindah ke daerah Borneo? Dari segi faktor geografi, Jakarta itu tidak dapat lagi menampung kepadatan sebagai satu pusat pentadbiran dan juga pusat ekonomi. Dari segi geografi, boleh melihat dari segi aspek politik dan sebagainya. Dalam usaha untuk membina satu negara bangsa Indonesia yang berpengaruh, dia mesti nak melihat satu center, satu center yang seolah dia mengawal kedudukan Nusantara ini, di situ dia akan lihat bahawa kedudukan yang strategik, yang berhadapan dengan Thailand, berhadapan dengan Vietnam, berhadapan dengan Filipina, Malaysia, Brunei, Singapura dan sebagainya, dia telah meletakkan suatu identiti yang begitu strategik dari segi politiknya untuk menggambarkan bahawa kekuatan sebagai satu ibu negara baru itu memang betul-betul strategik dalam satu lingkungan negara-negara di Nusantara ini. Terbinanya ibu negara baru itu, dia dapat mengembangkan ekonomi, sektor ekonomi, pertumbuhan di Kalimantan misalnya, dan dan juga dia dapat dari segi kedudukan politiknya itu pun dia akan menjadi center, dia akan muncul sebagai suatu kuasa ekonomi baru, jadi dalam tempoh 10 tahun nanti, Malaysia, Thailand dan sebagainya akan ketinggalan berbanding dengan apa yang divisikan oleh Jokowi untuk membina satu negara yang besar dalam lingkungan dalam ASEAN ataupun di kawasan Nusantara itu. Jadi tidak berarti bahawa Jokowi telah mengasaskan suatu gerakan untuk kembali kepada Kerajaan Majapahit kembali atau Sriwijaya. Kecemburuan negara-negara yang berada di arah sini, bahawa idea untuk kembali kepada Empire Majapahit itu sudah dilahirkan apabila Jokowi mengasaskan sebuah bandar yang dinamakan Nusantara, iaitu sesuatu yang agak bertentangan dengan idea Nusantara yang ada dalam kepala orang seperti kita di Malaysia ini. Dalam politik ini, siapa yang cepat, siapa yang kreatif, siapa yang berani, dia akan menguasai. Jadi kita hanya persoalan tentang Nusantara itu satu nostalgia sejarah dan keberanian untuk bangun. Tapi oleh kerana Indonesia dengan jumlah rakyat 270 juta, dengan kekuatan ekonomi, dengan tenaga buruh, dengan kehebatan sistem pendidikan dia, intelektual dia dan sebagainya, maka dia boleh menggambarkan kekuatan itu. Kalau walaupun terdiri daripada ribuan pulau-pulau, etnik, bangsa, agama dan sebagainya, tapi kalau dia dapat menjadikan bangsa Indonesia itu sebagai satu bangsa yang hebat, membangun dengan satu bahasa, dengan sebabnya bagaimana kita tengok orang Indonesia ni dia boleh faham satu bahasa, bahasa standard Indonesia itu, walaupun itu orang Madura, orang di Betawi dan sebagainya, Jawa, tetapi kekuatan dia ada di situ. Jadi kalau kecerdikan ada pada pemimpin dia untuk nak menggambalingkan potensi yang ada,
di situ satu kelebihan kepada bangsa Indonesia. Tapi kelebihan mereka ini, iaitu dari segi sejarah mereka itu dapat mengekalkan budayanya, nilai-nilai kesenian tradisional. Itu ya yang tidak terdapat pada bangsa kita ini. Ya, ada pada kita pun kita terlalu longgar. Tetapi kalau kita melihat kepada model-model kesenian, ya, tiang, kita lihat lapangan terbang dia, kan, dia tidak moden, seperti mana yang kita lihat ni di negara-negara yang lain. Dia ada nilai kesenian, ya, nilai kesenian Jawa, tradisi mereka itu, ya, pada bangunan, ya, pada tempat-tempat, ya, yang sebagainya. Jadi di situ kekuatan, ya, sejarah mereka itu, ya, mengambil nilai, dan di situ sudah tentunya ada nilai-nilai perniagaan, ada nilai komersial. Nah, pada bagian berikut ini kita bisa menyimak obsesi orang Malaysia mengenai Sumatera. Pada zaman pemerintahan Jepun, kerangka yang dikemukakan oleh pemerintahan Jepun pada waktu itu memperlihatkan bahawa Sumatera adalah suatu daerah yang rapat dengan Melaya. Saya teringat kepada apa yang disebut sebagai rancangan mengadakan hubungan secara terus jambatan ke terowong ke di antara Semenanjung dengan Sumatera, yang dianggap sebagai boleh merapatkan hubungan antara negara-negara di sebelah sini, khususnya antara Malaysia dengan Indonesia. Kita melihat dari segi sejarah zaman dulu, ya, tentang hubungan kerajaan Riau Pasai, ya, dengan kerajaan Melaka, ya. Jadi pada masa itu kemungkinan ialah belum tidak ada penjajahan, ya, dan sebagainya. Walaupun ada penjajahan, tapi hubungan, ya, yang akrab di antara raja-raja di tanah Melayu ini, ya. Jadi dari segi pada masa itu dari segi politiknya dia tidak menjadi apa-apa halangan, ya. Kita nak membina jabatan dan sebagainya itu yang dapat mendekatkan lagi Malaysia dengan Indonesia misalnya, merupakan satu tindakan yang amat positif, dalam kerangka untuk membina kekuatan, ya, yang memberi sokongan kepada idea-idea untuk nak mengembalikan Nusantara ini sebagai pusat kegemilangan Melayu dan Islam. Tapi kalau kita tidak bersedia, ya, kita hanya menjadi pak turut, ya, kepada orang yang lebih dominan, yang lebih maksudnya mempunyai idea-idea yang besar, ya, seperti pimpinan yang ada sekarang ini, ya, Jokowi dan gerakan intelektual itu melihat persoalan ini. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.